sudah azan. Okay. So kita cepatkan. Okay. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Okay, sekarang kita masuk kelas matematik tingkatan 1. Okay, so cikgu sudah bagi tahu kamu kan tadi awal. Okay, hari ini kita akan buat perbincangan tentang muka surat 41 dalam buku kerja. Okay, so ada juga kawan kamu yang sudah hantar dan bertanya. Okay, ada juga yang masih confused. Okay, Tania juga yang sudah hantar, Farish dengan Naimah. Okay, so cikgu harap lepas ni ramai lagi lah yang hantar tugasan. Okay, tidak banyak, kamu juga boleh bertanya, so cikgu akan terus jawab. Okay, tapi macam kawan kamu tadi, ada yang tanya dekat-dekat kelas kan, so teruslah sampai kelas ni baru cikgu akan explain lah. Okay, kalau macam semalam macam tu, cikgu boleh terangkan terus. Okay, alright, tanpa membuang masa. Okay, sekarang ni ada dalam 11 orang. Okay, tanpa membuang masa, okay, cikgu akan share dengan kamu screen. Okay, kita akan bincangkan. Okay, kalau ada pertanyaan terus buka voice lah. Cikgu, boleh tanya ke cikgu? Yes, boleh. Yes. Cikgu boleh send nggak lagi yang kerja rumah yang lepas? Apa tu? Sob yang lepas saya belum buat. Kerja rumah yang lepas. Okay, Naufal nanti PM cikgu. Okay, siapa yang belum, yang ketinggalan, okay, ketinggalan kelas, okay, kamu PM cikgu dan cikgu akan bimbing kamu. Okay, yang penting kamu PM dulu. Okay, so cikgu akan terangkan personal nanti. Okay, right. So sekarang Naufal terus masuk page 41 dulu. Okay, tengok dulu apa yang kita bincang hari ini. Lepas ni baru kamu PM cikgu lah. Kamu buat sampai mana, so cikgu akan bantu kamu. Alright. Okay, so kita start. Okay, sekarang kita sudah masuk 4.4 proportion. Okay, ratio, rates and proportion. Okay, ada lagi kawan kamu yang bertanya cikgu yang masih yang masih belum faham lagi berkaitan dengan menentukan nisbah tiga kuantiti. Okay, kalau kamu tengok dalam buku kerja di soalan page 41 soalan A. Okay, soalan dia, kamu tengok buku kerja kamu cari nisbah A, nisbah B, nisbah C bagi setiap yang berikut. Okay, lepas tu baru dia bagi soalan. Okay, setiap dia ada 3 soalan. Okay, dalam buku kerja kamu, setiap soalan tu dia berbeza-beza. Okay, tetapi dia mahu kamu cari nisbah A, nisbah B, nisbah C. Okay, so, yang ini adalah contoh. Okay, cikgu bagi contoh dulu sebelum kita masuk ke soalan 1, ke soalan bahagian A1. Okay, di sini ada nisbah, soalan dia ada bagi nisbah 3 kuantiti. Okay, kita kena tentukan A, nisbah B, nisbah C dengan soalan yang diberikan. Okay, A nisbah B bersamaan dengan 1 nisbah 3 dan B nisbah C bersamaan dengan 3 nisbah 5. So sekarang kamu kena cari A nisbah B nisbah C.
Okay, kalau kamu tengok di sini dalam soalan, okay, B, nisbah B dia telah diberikan 2 nombor. Okay, dan kamu kena pastikan dia nombor yang sama atau nombor yang berbeza. Okay, nombor dia yang nombor B sama atau berbeza? Sama. Sama kan? Okay, kalau sekiranya sama, yang ni cikgu sudah bold kan, cikgu sudah highlight di sini warna merah 3. Okay, so A dia adalah 1. Okay, okay, ini ada jawapan dia. A adalah 1 sebab dia tidak bagi mana-mana lagi dalam soalan. Okay, untuk soalan B, okay, dia ada bagi 2 nisbah. So kamu kena kamu kena tahu dia nisbah yang sama, nombor yang sama atau nombor yang berbeza. Kalau nombor yang sama, kamu tidak perlu buat pendarapan. Okay, sebab dia sudah nombor yang sama, buat apa kamu mau susah-susahkan diri untuk kira lagi kan? Sebab dia nombor yang sama, nisbah yang sama. So kamu kena letaklah nombor 3. Okay, dan C adalah nombor 5. Okay, faham setakat ini? Faham. Okay. Okay, kita start. Okay, kalau untuk, okay, yang ini contoh soalan. Yang ini sebenarnya cikgu sudah terangkan dengan kamu, okay, hari Selasa tu. Okay, tapi cikgu terangkan baliklah sebab ada juga yang baru masuk dan belum faham. Okay, so kalau yang ini soalan, kamu still kamu perlu cari nisbah P, nisbah Q, nisbah R. Okay, dalam soalan dia suruh kamu, dia bagi P nisbah Q adalah 7 nisbah 3. Yang ini ya. Okay, sekejap. Okay, so P nisbah Q ialah 7 nisbah 3. Okay, Q nisbah R adalah 6 nisbah 5. So kalau kamu tengok di sini, P, okay, dia adalah 7. Q, dia diberikan 2 nisbah ataupun 2 nombor. Okay, dan kamu tengok di sini nombor dia berbeza. So apabila berbeza, baru kamu buat pendarapan untuk menyamakan nilai Q. Okay, Q adalah 6, di sini Q adalah 3. So macam mana kamu perlu buat? Okay, macam ni. Okay, kamu kena darab dengan nombor yang di sini. Untuk di sini, so kamu kena darab semualah. 7 darab 6, 3 darab 6. Okay, kamu punya objektif, kamu mahu samakan nombor Q. So 3, kamu darab dengan 6. Okay, nombor 7 ni pun kamu kenalah samakan juga, darab dengan 6. Okay, macam Q. Okay, 6. So kamu kena darab dengan nombor 3. So dia bersilang lah, pendarapan bersilang. Nisbah 5 pun kamu kena darab dengan 3. Macam ada yang join je. Hai Rehan. Okay, kita start. Okay, kita sambung. Okay, selepas tu bila kamu tekan kalkulator 7 darab 6, kamu akan dapat 42. Nisbah 3 darab 6, kamu akan dapat 18. Okay, begitu juga nisbah di sini. Okay, kamu darab sahaja tekan kalkulator, kamu akan dapat 18 nisbah 15. So sekarang berapakah nisbah P, nisbah Q, nisbah R? So kalau kamu tengok di sini, Q dia sudah sama 18. Jadi dia akan jadi 42 nisbah 18 nisbah 15. Okey, yang baru masuk boleh buka buku kerja kamu, buka surat 41. Okey, yang ini cikgu belum lagi bincang soalan.
Okay, yang ini masih contoh lah. Okay, so sekarang baru cikgu mau masuk dalam soalan. Okay. Okay, untuk page 41, buka buku kerja kamu. Okay, bahagian A soalan 1. Okay, dia suruh cari nisbah A, nisbah B, nisbah C. Okay, kalau kamu tengok di sini kan, soalan 1 ni, okay, dia ada bagi dua nisbah. Ni nisbah pertama, ni nisbah kedua. Okay, kalau kamu tengok kan di sini B dia ada bagi dua nisbah. Okay, kalau untuk yang pertama, nisbah yang pertama adalah 4. Nisbah yang kedua pun 4. So dia nisbah yang sama. So kamu tidak perlu buat pendarapan. Okay, then dia akan jadi okay. Ini dia sudah bagi tahulah di sini yang 4 ni adalah sama. So kalau sama kamu tidak perlulah buat pendarapan. Okay, then kamu akan dapat A, B, C. Okay. Okay, kamu akan dapat pendarapan A, nisbah B, nisbah C, 3, nisbah 4, nisbah 9. Okay. Farish, dapatkah jawapan ni Farish? Dapat. Dapat tak? Okay, Naima faham sebab tadi ada Naima ada tanya cikgu kan? Naima boleh sudah atau masih blur? Boleh sudah. Boleh sudah. Yang lain, boleh sudah kamu jawab soalan 1? Boleh pak kan? Yang lain? Nelden? Christina? Boleh. Boleh ya? Alright. So kita akan masuk soalan yang kedua. Okay. Kalau kamu tengok soalan 1 ni dia sangat senang sebab dia bagi nombor yang sama untuk B. Okay. Sebab B dibagi dua nisbah. Okay, kita tengok yang ke soalan nombor 2. Okay, yang ini kamu still cari nilai, cari nisbah A, nisbah B, nisbah C. So sekarang kamu tengok di sini, okay, A, nisbah B dan B, nisbah C. Maksudnya di sini nisbah untuk B ada 2. Dan kamu kena tengoklah dia sama atau berbeza. Okay, kalau kita tengok yang pertama dia nombor 10. B adalah 10 dan yang kedua ni B adalah 15. So di sini kamu perlu kamu perlu kira pendarapan. Okay, yang ini kamu kena kuasai pendarapan. Okay, yang kamu pernah belajar. Okay, selama ni. Okay. Alright. Sekejap lah. Okay. Untuk jawapan, okay, kita lihat macam mana. A nisbah B adalah 7, kamu keluarkanlah, okay, supaya lebih nampak. Okay, step pertama kamu kena keluarkan 7, A nisbah B adalah 7 nisbah 10, B nisbah C adalah 15 nisbah 8. So kalau kamu tengok sini B dia berbeza. Okay, okay. Ada kawan kamu yang cikgu tengoklah kan, okay, dia darab dengan nombor guna bersilang, okay. Tetapi kalau kamu guna bersilang, dia akan jadi nombor yang sangat besar. Maksudnya kalau 10 darab 15, kamu akan dapat 150 nisbah. Nisbah 150. Dan 15 darab 10 kamu akan dapat 150. So macam dia sangat-sangat besar. So di sini kamu kena kuasai pendarapan. Bagaimana kamu mahu samakan dia. Okay. Macam ni. Okay. Kamu kena kuasai pendarapan. Okay. Kalau 15 darab 1
dengan 10 memang tidak ada nombor yang sama. Okey, kamu try lah 15 darab 2. Okey, kamu akan dapat jumlah 30. Okey, kalau nombor 10 ni, okey, kamu darab dengan 3, dia juga adalah 30. So, kamu boleh gunakan nombor menggunakan pendarapan. Okey. Sebab sebelum ni cikgu macam tadi cikgu sudah bagi contoh yang nombor yang sangat kecil. Okey, kalau soalan 2 ni dia nombor yang besar. Dia menggunakan nombor yang besar. Okey, jadi kamu terpaksa guna cari pendarapan okey yang lebih kecil untuk menyamakan menyamakan nisbah yang sama. Okey. So kamu darab dengan 3, yang ini pun kamu darab dengan 3, so kamu akan dapat 30. Okay, yang ini kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 21 nisbah 30. Okay, yang ini juga pun sama, 15 darab 2 kamu dapat 30, 8 darab 2 kamu akan dapat 16. Okay, so kamu sudah nampaklah kalau nisbah tu dia sangat besar, kamu kena cari nisbah yang lain, yang mungkin nombor pendarapan yang lain yang mungkin boleh kamu samakan nilai. Okay. Kalau sekiranya tiada, baru kamu darab dengan nombor dia sendiri. Okay. Dan kamu akan dapat 21 nisbah 30 nisbah 16. Okay, siapa yang betul soalan soalan 2? Ada yang betul kah? Salah? Saya. Betul? Wow. Betul Farish? Iya. Okay, good. Okay, so boleh nampak sudah kan macam mana dia punya pendarapan. Okay, sekiranya, yang ini sekiranya kalau huruf nisbah yang diberikan tu sangat-sangat besar macam ni. Okay, tapi kalau di sini 10, okay, B di sini 2, okey lah kan, 10 darab 2, 2 darab 10 still okey. Tapi kalau darab dengan 15, 10 darab 15 so dia akan nisbah tu akan terlampau besar. Boleh juga kamu buat tapi kamu kena kecilkan, mudahkan lagi, kamu kecilkan lagi menggunakan, maksudnya kamu tidak boleh guna terus macam ni lah. Kalau di sini 150 kan, nisbah berapa kalau 8, 7 darab 15, kamu dapat berapa kan, kamu kena kecilkan lagi. Okay, sama jugalah, kamu kena kecilkan juga. Okay, untuk soalan 3, okay, A nisbah B bersamaan dengan 5 nisbah 6 dan B nisbah C bersamaan dengan 8 nisbah 11. So kalau kamu tengok di sini B ada 2, sama juga macam tadi kan. Okay, nisbah untuk yang pertama adalah nombor 6. Okay, yang kedua 8. So dia sangat berbeza. Okay. Okay. A nisbah B 5 nisbah 6. Okay, kamu keluarkan di sini 8 nisbah 11. Dan macam mana kamu buat? Okay, kamu kena buat pendarapan. Okay, yang boleh kamu samakan. Okay, macam ni juga. Okay, kamu mesti menggunakan menguasai pendarapan. Okay, 8 darab berapa yang boleh menyamakan nilai sifir 6 dengan sifir 8. So kalau di sini, okay, 6 darab 4 kamu akan dapat 24. 8 darab 3 kamu akan dapat 24. So itu adalah nilai yang sama. Okay, kalau kamu 6 darab 8, kamu akan dapat nilai yang lebih besar, so mungkin kamu boleh kecilkan sendiri. Tapi cikgu rasa lagi bagus kamu kena carilah kalau 6 dengan 8, okay, kamu
guna sifir 8 dengan sifir 6, mana pendarapan yang sama. Okay, nilai yang sama dalam sifir 8 dengan sifir 6. Okay, cikgu rasa tak ada masalah kan sebab kamu sudah kuasai semua sifir. Lagipun kamu boleh tekan calculator. Okay. Right, so 5 darab 4 kamu akan dapat 20, 6 darab 4 kamu akan dapat 24. Okay, so ini 8 darab 3 kamu dapat 24, 11 darab 3 dapat 33. So kamu tekan calculator dan kamu akan dapat yang ini. So kamu akan dapat B nisbah dia 24. Okay, kamu kena samakan dan kamu akan dapat 20 nisbah 24 nisbah 33. Okay. Okay, boleh setakat ni untuk soalan A. Siapa yang betul soalan 3? Farish betul ke Farish? Betul. Betul. Naimah? Oh, Naimah belum buat kan? Okay. Okay, cikgu harap lepas ni kamu try buat sendiri ya. Okay. Sekarang kamu dengar dulu cikgu jelaskan dan lepas ni kamu boleh buat lah. Okay. Okay, untuk soalan yang bahagian B. Okay. Tadi dia suruh cari nisbah ABC. So sekarang ni kamu tengok soalan B, tentukan nisbah 3 kuantiti dalam setiap situasi yang berikut. Okay, sekejap ah. Kejap. Okay, so untuk soalan 1, nisbah bilangan buku yang dimiliki oleh Ali kepada Balan ialah 2 nisbah 5. Okay, so kamu keluarkanlah, okay. Ali nisbah Balan 2 nisbah 5, okay. Ali nisbah Balan 2 nisbah 5, okay. Nisbah bilangan buku yang dimiliki oleh Balan kepada Chan ialah 3 nisbah 1. So maksudnya ini adalah Balan nisbah Chan equal to bersamaan dengan 3 nisbah 1. Okay, kamu keluarkan. Okay. Okay, so sekarang kamu tengok di sini. Okay. Then dia suruh cari, okay, arahan dia cari nisbah bilangan buku yang dimiliki oleh Ali, nisbah Balan, nisbah Chan. Okay, so kamu kena cari Ali, nisbah Balan, nisbah Chan. So sekarang kalau kamu perasan, Balan ni dia ada 2 nisbah dan dia berbeza, 2 nisbah yang berbeza. Yang pertama ni nombor 5, nisbah 5. Okay, yang kedua ni 3. So kamu kena kira, okay, buat pendarapan untuk menyamakan. Okay, kamu kena guna sifir 5 dan sifir 3. Okay, mana nombor yang sama. Okay, so yang ini dia sebab nombor dia sangat kecil lah, 5 dengan 3. Okay, kamu guna sifir 5 dengan 3. So 2 kamu darab dengan 3, 5 darab 3. Okay, so kamu akan dapat 15. Okay, sama juga macam 3. Okay, yang ini kamu darab saja dengan 5, nisbah 1 darab 5. So nombor ni kamu kena samakan. Okay, kena darab kedua-duanya sekali. Okay, macam cikgu bagi contoh tadi. Okay, dan okay, kamu tekan calculator, kamu akan dapat 2 darab 3, 6, nisbah 5 darab 3, 15.
Okey, untuk yang ini pun kamu akan dapat 15 nisbah 5. Okey, macam mana kamu mahu letak jawapan? Okey, Ali nisbah Balan nisbah Chan yang kamu perlu cari adalah jawapan dia 6 nisbah 15 nisbah 5. So itu adalah jawapan dia. Okey, boleh? Soalan B, bahagian B soalan 1. Boleh bahkan? Okey, lepas ni kamu try buat sendiri, okey? Yang ini lain. Yang ini kamu dengar saja cikgu membebel kan? Lepas ni kamu try buat sendiri. Okey. Nisbah tinggi Rita kepada tinggi Sarah ialah 3 nisbah 5. Okay. So kamu keluarkan terus Rita nisbah Sarah Rita nisbah Sarah bersamaan dengan equal to 3 nisbah 5. Okay. So kamu buatlah. Okay. Rita Sarah 3 nisbah 5. Okay. Nisbah tinggi Rita kepada tinggi Rita, tinggi Tina ialah 2 nisbah 3. So, kamu keluarkan di sini Rita nisbah Sarah ialah 3 nisbah 5 dan Rita nisbah Tina ialah 2 nisbah 3. So, sekarang kamu tengok di sini untuk nisbah Rita dia ada 2. Okay, ada dua nisbah yang berbeza iaitu nombor 3 dan nombor 2. Okay, kalau yang pertama ni Rita nisbah dia 3. Okay, yang di sini pula nisbah dia 2. So, kamu kena buat pendarapan lah. Okay, so kamu kena samakan ini nilai yang kecil lah, sifir 3 dengan 2. Okay. So, kamu kena darab dengan 2 lah. Okay, 3 darab 2, 5 darab 2. Okay, sifir 3 dengan 2 nombor apa yang sama? So, dia nombor 6 lah. Yang paling kecil yang sama. Okay, so ini 2 darab 3, 3 darab 3. Okay, kita punya objektif atau tujuan kita adalah untuk menyamakan nisbah si Rita ni. Okay. So 3 darab 2 dan di sini 2 darab 3. Okay. Then tekan kalkulator, kamu akan dapat 6 nisbah 10. Okay. Dan di sini 6 nisbah 9. Then kamu boleh sudah buat cari nisbah tinggi Rita, nisbah Sarah dengan nisbah Tina. So kamu akan dapat 6 nisbah 10, nisbah 9. Okay, so ini adalah soalan untuk dalam buku kerja muka surat 41. Okay, so lepas ni kamu try buat sendiri. Okay. Okay. Okay, cikgu mahu kamu tengok muka surat buku kerja page 43. Okay. Yang ini cikgu mau terangkan sedikit dan cikgu mahu kamu buat juga soalan ni. Okay, muka surat 43 dia ada 4 soalan. So cikgu akan bagi contoh satu soalan. Okay, tadi soalan apa ni yang kita bincang, mencari atau menentukan nisbah dalam sesuatu kadar. Okay, so sekarang untuk muka surat 43 buku kerja tu, bagaimana kamu menentukan atau mencari nilai. Tadi nisbah kan, dia suruh cari nisbah. So sekarang muka surat 43 tu dia suruh kamu cari nilai pula. Bukan nisbah sudah. Okay, cikgu bagi satu contoh dan cikgu mau kamu jawab soalan 2 hingga 4. Okay. Soalan dia yang nombor 1. Okay. Okay, kalau kamu tengok dalam buku kerja tu kan, dia ada tulis
tentukan nilai yang berkaitan dengan sesuatu kadar dalam situasi yang berikut. Okey, soalan 1, andaikan kadar pertukaran mata wang ialah USD 1 bersamaan dengan RM4 ringgit 10 sen. Okey. Jenny ingin menukar USD 75 kepada RM. Okey. Berapakah nilai wang yang akan diterimanya? Okey, sekarang ni kamu dapat maklumat dalam soalan USD 1 bersamaan dengan RM4.10. Okey, sekarang Jenny ingin menukar USD 75 kepada RM, ringgit Malaysia. So berapa nilai RM? Okey, sekarang RM dia tidak diberikan. Okey. So, macam mana kamu jawab? Okey. USD 1 bersamaan dengan RM4.10. Okey, kamu boleh USD 1 bersamaan dengan RM4.10. So itu adalah maksudnya 1 over 4.10 atau RM4.10. Okay, then equal Jenny ingin menukar USD 75 kepada RM. So RM ni kita tukar jadi X sebab kita tidak tahu berapa nilai ringgit Malaysia. Okay, berapa nilai untuk USD 75. Okay, so kamu akan dapat begini dahulu. Okay, sekarang kita kena cari nilai X. Okay, berapa harga ringgit Malaysia. Okay, then kamu kena memindahkan X dahulu ke sebelah sini. Okay, sebelum ni kita pernah belajar kan? Okay, untuk X, okay, sekarang kamu pindahkan, sekarang X adalah di bawah. Okay, bahagi kan? So bila kamu pindahkan, dia akan bertukar menjadi darab. Yang ini kita sudah belajar sebelum ni. Okay, so 1 over 4.10 darab dengan X. Okay. Okay, so di sini akan jadi 75 sahaja. Okay. Okay, selepas itu apa yang kamu perlu buat? Okay. Yang bahagi yang di bawah ni pula kamu kena pindahkan supaya jadi darab. Okay, kamu pindahkan dia. Then 4.10 kamu pindahkan, so dia akan jadi darab sebab di sini dia sebelah bahagi. So bila kamu pindahkan, kamu akan dapat darab. So 75, kamu tekan kalkulator, 75 darab 4.10 atau RM4.10. Okay, kamu akan dapat, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat RM307.50. Dan 1 darab X, kamu akan dapat X lah. Okay. So ini adalah nilai wang untuk apabila Jenny menukar USD 75 kepada RM. So ini adalah RM 307.50. So kamu boleh tulis sini ya. Berapakah nilai wang yang akan diterima oleh Jenny? So Jenny akan terima RM RM307.50. Okay. So macam inilah cara untuk kamu menjawab buku kerja muka surat 43. Okay. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Sekejap. Okay. Okay, kamu boleh kan ni jawab? Okay. Ikut apa cikgu terangkan tadi. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, bagus. Jawapan tu. Okay. So, sesiapa yang belum, okay, kita ada masa lagi. Okay, dalam 20 minit. Okay.
So cikgu mahu yang belum buat page 41 dalam buku kerja, please try buat. Okay. Dan yang sudah siap, okay, yang cikgu tahu yang sudah siap Farish lah. Okay. So kamu terus boleh buat page 43. Soalan 2, 3, 4. Okay. Itu sejakah. Okay. So kalau ada masalah terus PM cikgu. Okay. Macam Naufal, okay, nanti PM cikgu dari mana yang kamu belum buat lagi. So cikgu akan bantu kamu. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Buat latihan, kamu ada masa lagi dalam 22 minit. Okay, alright. Terima kasih yang join. Thank you, Cikgu. Sekejap. Sekejap. Jangan live dulu. Cikgu lupa mau menggambar yang letters. Okay, thank you. Bye, Cikgu. Okay, bye-bye. You're welcome. Thank you guys. Jangan lupa nanti cikgu share video YouTube link. Oke, cikgu.